Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya berada salah satu venue beriadah setiap pagi di seksyen dataran kemerdekaan Shah Alam. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya pagi ini berkongsi sesuatu yang saya fikir boleh memberi manfaat kepada diri saya terutamanya dan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan sekalian, setiap kali bila kita ingin melakukan sesuatu yang bersifat fizikal, yang merupakan tindakan kita mestilah bermula dengan sesuatu yang bersifat non-fizikal. Maknanya setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, kita mestilah bermula dengan niat dan keinginan ingin melakukannya. Jika tidak ada hasrat, keinginan, menginginkan apa saja, kalau nak mandi pun tak ada niat nak mandi, tak jadi mandi kita. Juga makan, kalau tidak ada selera nak makan, kita makan juga takkan masuk dalam perut kita. Kunyahlah macam mana pun, kita akan kehilangan nikmat makanan itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam amalan Neuro-Linguistic Programming, ia sering dikatakan dengan satu presupposition, body and soul is one system. Maknanya jiwa dan badan manusia adalah suatu sistem, tidak pernah terasing, tidak pernah tidak pernah berasing ataupun terasing. Maknanya bagaimana jiwa kita ingin bertindak, begitulah fizikal kita akan melakukannya. Ataupun bagaimana jiwa kita, badan kita merasakan sesuatu yang tidak sesuai, maka begitulah kesan jiwa kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang disebut jiwa, irama dan lagu tidak boleh dipisahkan. Jika dipisahkan, hancurlah irama, musnahlah lagu itu. Macam lagu raya sekarang yang kita asyik mendengar lagu lama juga, sebab lagu entah ke mana, irama entah ke mana, tidak pernah sebagai satu sistem yang harmoni. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum ini saya berkata, bila kita ingin mendaki gunung, kita mesti bermula dengan semangatnya. Semangat itu adalah kekuatan dalaman. Malah setiap kali kita ingin melakukan sesuatu gerakan, kita mesti bermula dengan visinya. Misi kita bergantung apa visi kita. Tidak pernah visi yang menyebabkan kita bertindak selain daripada apa yang kita inginkan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, bagaimana kita membina semangat itu bergantung kepada kecerdasan akal kita, ataupun kadang-kadang saya suka sebut kecerdasan emosi kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, ia dikatakan sebelum kita melakukan sesuatu, ia dikatakan kekuatan dalaman. Bagaimanakah seseorang itu boleh mencapai atau mencipta kekuatan dalaman itu? Tidak ada jawapan lain tuan-tuan, ia adalah sebab dan alasan yang diciptanya, yang menyebabkan dia suka dan mahukan. Sudah tentulah alasan ataupun ciptaan, sebab yang memberi kebaikan untuk dirinya. Sekurang-kurangnya andaian memberi kebahagiaan hidupnya. Tidak pernah dia ingin melakukan sesuatu, dia mencipta andaian keburukan yang akan berlaku pada dirinya. Saya sering sebut pada isteri saya, apabila kita ingin melakukan kebaikan, jangan sekali-kali kita memikirkan keburukan. Jika kita melakukan sesuatu, jangan sekali kita memikirkan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Jangan sekali-kali kita mencipta dikotomi. Kita ingin tetapi mencipta perasaan tidak ingin. Jadi ia tidak pernah membina kekuatan dalaman. Tuan-tuan dan puan sekalian, ianya bergantung kepada cara berfikir kita, amalan hidup kita. Cara berfikir kita dan sikap kita. Saya sering ada berjumpa kawan-kawan, ataupun saya ada kawan yang apabila saya bercadang atau mencadang sesuatu, belum habis ayat saya, dia akan cakap, InsyaAllah Cik Zul, boleh, kita boleh lakukan. In fact, Datuk pengurusi saya, Datuk Zana Sakum sering sebut, kita buat apa juga yang baik. Jika ada masalah, kita perbaiki dan
jadikan dia lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang bila kita suruh sesuatu, dia terus memberi respon. Tidak boleh. Susahlah Cik Zul. Masalah tu belum habis saya dia akan cakap, bukan senang Cik Zul. Dia lupa bahawa selagi dunia boleh lakukan, dia mesti boleh lakukan. Tidak ada sebab kecuali dia tidak mahu. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebut itu, sering saya sebutlah, ia adalah resourceful state. Tidak pernah berlaku dalam dunia ini unresourceful people. Semua orang semua ada sumber apa juga yang ingin dicarinya, kecuali yang tidak ada, yang menyebabkan dia gagal adalah unresourceful state, iaitu tidak ada kekuatan dalaman yang boleh membina dia berfikir dan mencipta emosi ingin melakukan. Itu kunci dia. Mencipta state supaya mempunyai emosi keinginan, ingin dan mahu melakukan. Sudah tentulah apatah lagi jika dia percaya mahu melakukannya. Tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimanakah kita mencipta state ini? Banyak kaedahnya. Saya hanya berkongsi sedikit. Saya ringkas. Pertama, kita mesti berupaya mencipta wayang minda. Jika kita ingin melakukan sesuatu, ciptalah kebaikannya. Jangan sesekali kita mencipta keburukannya. Ciptalah apa yang kita akan dapat dan faedah darinya. Jangan sekali-kali kita mencipta masalah yang kita tanggung. Misalnya kalau kita belajar, susahlah, penatlah, kan? Cubalah kita fikirkan, kalau kita belajar rajin-rajin, kita akan mendapat keputusan yang baik, dapat meneruskan pengajian jurusan yang baik, akhirnya dapat kerja yang baik. Ataupun senang sekali lah, jika kita ingin baik dari penyakit, makan ubat. Jangan fikir pahit ubat itu, pahit kan? Fikirkan apakah faedahnya ubat yang pahit itu. Sudah tentulah kesihatan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya itu satu perkara. Keduanya, kita mestilah selalu mengubah fisiologi kita ataupun postur kita. Contoh paling senang, bila kita mendengar ceramah, saya sering saya sebut kepada peserta motivasi, kalau mengantuk, berdiri. Pasti hilanglah mengantuk tu. Ataupun dulu saya sebut, kalau dengan khutbah mengantuk, tenguap-nguap, berdiri depan khatib tu. Takkan mengantuk tuan-tuan, malah tuan-tuan akan lebih fokus. Ataupun cara mudahnya, setiap hari bila kita susah nak tidur, terlentang tak boleh tidur, ngering tak boleh tidur, terlungkuplah tuan-tuan. Tak boleh tidur juga terlungkup ni, berdirilah. Atau duduk atas kursi, tidurlah tuan-tuan. Mengubah fisiologi akan mengubah state, mengubah kekuatan dalaman, dan kita ingat kita akan tidur. Ia berlaku dalam perkara lain jugalah. Ketiga, kita buat self-talk ataupun incantation. Tanya diri sendiri, kenapa aku mesti lakukan? Apakah kebaikan yang aku dapat dari perkara ini? Ataupun apakah kerugian jika ada? Tidak ada tuan. Ataupun kadang-kadang saya sebut mantra, incantation. Setiap pagi, mulakan pagi tuan-tuan, saya ingin fokus, ceria dan bertenaga. Setiap pagi tu. Setiap pagi mulakan hidup tuan-tuan, saya ingin fokus, ceria dan bersemangat mendaki. Janganlah setiap pagi, aduh mengantuk lah, aduh malas lah. Memang sepanjang hari lah tuan-tuan mengantuk dan malas tuan. Jadi itu keadaan kita. Kadang keempat, selalu gunakan istilah-istilah ataupun ayat-ayat yang bersifat ataupun hypnotical, membina kekuatan dalaman. Jangan gunakan perkataan-perkataan yang membina kelemahan. Contohnya, malas lah, nantilah, kejap lagi lah, besok lah, lain kali lah. Gunakan istilah-istilah, okey, saya boleh, saya mesti lakukan. Itu saja istilahnya. Tuan-tuan buat sekalian. Segala-galanya adalah sebab kita ingin mencipta kekuatan dalaman. Sebab kekuatan dalaman itulah resourceful state. Bagaimana seseorang membina keinginan, berjaya mencipta emosi, ingin melakukan. Dia adalah sesuatu yang dikatakan misalnya keberanian, keyakinan. Tuan-tuan hanya memikirkan, hanya perlu memikirkan apa sebab dan alasan kenapa tuan perlu berani, kenapa perlu yakin. Jangan sekali-kali memikirkan takut, tidak yakin. Saya ingin berkongsi lah.
satu cerita yang paling popular, kisah Karl Wallenda berumur 72 tahun. Sekian lamanya sejak muda berjaya berjalan atas wayar lah, tanpa keselamatan. Dengan berjaya, sentiasa yakin dan sentiasa mencipta resourceful state boleh melakukannya. Sehingga satu ketika bila dia berkongsi dengan isterinya, dia merasakan tidak boleh melakukan. Itulah punca segala-galanya, perkongsiannya dengan isterinya. Selepas itu dia melakukan satu performance antara dua bangunan di Puerto Rico dan menyebabkan dia jatuh. Sebabnya dia gagal mencipta resourceful state, ataupun dia telah mencipta sekelumit tidak yakin. Jadi tuan-tuan, kekuatan dalaman adalah bagaimana kita mencipta alasan kita mau dan suka. Pada mulanya, latih diri, cipta alasan yang kita rasa ada kebaikan untuk diri kita. Kalau tak untuk kita pun, untuk keluarga kita, kawan-kawan kita. Cipta alasan, sentiasa mencipta alasan yang baik. Jangan sekali-kali mencipta alasan yang menyusahkan kita, memberi keburukan. Sebab akhirnya, by repetition, dia sering memberi alasan, dia akan mencipta kecerdasan emosi. Apa dia? Kita mula bukan saja suka dan percaya, tetapi kita bukan saja suka dan mahu, tapi kita percaya. Itulah kita. Apatah lagi kita mula mencipta alasan spiritual, di mana inilah sebabnya kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini untuk menjadi seorang yang rajin dan berjaya. Maka terciptalah alasan ataupun kekuatan dalaman itu, tuan-tuan. Sekian.